Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang, kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui live FB, persoalan berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk minggu ini masih lagi belum menyambung kitab Safinatun Najah. Masih lagi menghuraikan berkaitan dengan pembahagian air. Yang mana pembicaraan adalah berkaitan dengan air mustakmal. Dahulu bicara air mutlak. Kemudian bicara air mustakmal. Kemudian insyaAllah akan bicara berkaitan dengan air mutaghayyir. Kemudian akan pergi kepada pembicaraan air yang dihukumkan najis. Jadi air yang mustakmal ni, takrifannya, definisi saya sudah sebut berulang-ulang kali. Air mustakmal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar. Mengangkat hadas kecil, wuduk. Mengangkat hadas besar, mandi wajib. Dan juga air yang digunakan untuk menyucikan najis. Jadi air mustakmal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas kecil. Air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas besar. Selesai dah pembicaraan. Selesai dah pembicaraan. Air digunakan untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, air itu jadi mustakmal. Adapun air yang digunakan untuk wuduk yang sunat, yang bukan mengangkat hadas kecil, tidak akan dimustakmal. Air yang digunakan untuk mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya contohnya, tidak jadi mustakmal. Mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya, bukan mengangkat hadas besar, maka air digunakan tidak akan jadi mustakmal. Begitu juga dengan mandi kita tu lah, mandi hak hari-hari tu. Nak pergi kerja, mandi. Balik kerja, mandi. Nak solat, mandi. Badan rasa panas, mandi. Kita selalu mandi. 2-3 kali satu hari kita mandi. Itu bukan mandi mengangkat hadas besar. Maka air digunakan untuk mandi tadi itu tidak akan jadi mustakmal. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, kalau kata kita ada koloh yang kecil di bilik mandi kita. Koloh kecil ni, koloh tak sampai sukatan 2 koloh dalam lingkungan 230 liter. Dia nak mandi biasa ni, bukan mandi wajib. Walaupun mandi sunat pagi Jumaat, pagi raya. Cari cetong, gayung tidak ada di tepi koloh. Dia pun pakai masuk ke dalam koloh kecil dia tu untuk mandi. Air dalam koloh tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan, sama sekali tidak jadi mustakmal. Air mustakmal, air digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Jadi insyaAllah untuk minggu ini saya akan pergi pula air mustakmal, air digunakan untuk menyucikan najis. Air yang digunakan untuk menyucikan najis. Najis bukan membersihkan benda kotor. Najis lain, kotor lain. Dia umum khusus lah najis dengan kotor ni.
tiap-tiap barang yang najis pasti kotor. Tiap-tiap barang yang kotor tidak semestinya najis. Daki kotor, tapi tidak najis. Banyaklah kotoran yang tidak najis. Air liur, kotor tu yang diludah merata-rata tapi tidak najis. Kalau kita kata ni kotor nak sebut pun ni se-air orang panggil, geli. Tahi telinga, tahi hidung, kotor tapi bukan najis. Sebab tu orang yang korek tahi telinga, orang yang korek tahi hidung, adakah dia basuh? Dia tak basuh. Sebab apa? Itu bukan najis, tapi kotor. Pada ni, yang kotor tidak mesti najis, yang najis pastilah kotor. Najis menyucikan, kotor membersihkan. Suci dan bersih. Samalah. Najis dan kotor. Suci dan bersih. Benda yang suci tidak semestinya bersih. Benda yang suci tidak semestinya bersih. Pada ni, benda yang bersih semestinya suci. Benda yang suci tidak semestinya bersih. Benda suci, benda tak najis lah. Daki, suci, tidak najis. Tahi hidung, tahi telinga, tahi hidung, suci, tidak najis. Tetapi, adakah bersih? Tidak bersih, bukan ianya kotor. Gitu. Jadi sekarang ni, air yang digunakan untuk menyucikan najis. Bukan air digunakan untuk menyucikan kotoran. Air digunakan untuk menyucikan kotoran, tidak akan jadi mustakmal sama sekali. Macam mana kalau saya mulai dengan hak tak mustakmal dahulu? Hak tak mustakmal dahulu. Dahulu bicara berkaitan dengan wuduk. Wuduk maka ada kecil, jadi mustakmal. Wuduk sunat, jadi mustakmal. Saya bicara hak jadi mustakmal dahulu. Kemudian pergi kepada mengangkat hadap besar. Mandi wajib, air jadi mustakmal. Mandi sunat, air tidak jadi mustakmal. Jadi antara menyucikan najis dengan membersihkan kotoran ni. Menyucikan najis, air jadi mustakmal apabila cukup syarat-syarat dia. Membersihkan kotoran, air tak jadi mustakmal. Kita mula dengan terbaliklah. Biarlah kita bicara air mustakmal pun. Kita bicara air yang tak mustakmal pula. Nanti baru kita pergi kepada bicara air yang digunakan untuk menyucikan najis, yang cukup syarat dia, air itu jadi mustakmal. Tapi saya nak cerita hak tidak mustakmal dahulu. Biar tukar sikit dengan pembicaraan mengangkat hadap kecil, mengangkat hadap besar. Bicara hak tidak mustakmal dahulu. Mana air yang digunakan untuk membersihkan kotoran. Sebagaimana saya bicara dahulu berkaitan dengan air yang tidak jadi mustakmal, bukan suruh macam tadilah. Takkan mandi tu nak masuk nak koloh yang kecil walaupun jadi mustakmal, bukan saya suruh buat. Cuma nak cerita hukum sahaja. Tak ada orang buat gitu. Koloh rumah dia kecil. Dia bukan mandi wajib, dia mandi kerja, dia masuk dalam koloh, dalam bilik mandi dia. Orang tak buat gitu. Gayung tak ada, carilah gayung tu. Cuma saya nak sebut, kalaulah dia buat. Kalau dia buat, bukan suruh buat. Dia masuk dalam koloh kecil, mandi nak pergi kerja, air dan koloh tu tidak akan jadi mustakmal. Sebab bukan mengangkat hadap besar, bukan mandi wajib. Ni sama juga ni, bukan suruh buat. Tapi hanya nak bicara hukum. Air satu baldi. Ataupun air koloh yang kecil tadi. Samalah kita, sama je. Air dalam satu baldi, air dalam koloh yang airnya tak sampai sukatan dua koloh yang kecil sahaja. Ataupun tempat takungan air. Macam baldi juga, tapi baldi hok besar sedikit. Tapi tak sampai sukatan dua koloh kalau dikatakanlah. Baldi, air dan baldi, air dan koloh yang kecil,
tiba-tiba air dah berdi lah kita kata. Dia ambil baju seluar dia balik kerja yang hanya kotor, yang tidak najis, kotor lah. Baju seluar tu bekerja berpeluh-peluh. Mana berpeluh? Busuk dah baju dengan seluar tu, berpeluh-peluh. Tapi najis ke tidak? Okey, faham molek dulu. Biar sebut tadi lah. Najis pasti kotor, kotor tak mestinya najis. Biar faham molek. Menyucikan najis, syarat sah semayang. Membersihkan kotoran, sunat. Sunat bila kita nak semayang. Menyucikan daripada najis, syarat sah semayang itu wajib. Membersihkan kotoran bila kita nak semayang itu sunat. Bukan hanya nak semayang. Waktu-waktu biasa pun, kita membersihkan kotoran di badan kita, hukumnya adalah sunat. Maknanya kalau hari tidak kerja, dia tak mandi langsung, pagi sampai ke tengah hari, baju yang busuk, tubuh yang busuk, memanglah tak berdosa. Bukan najis pun. Tapi disunatkan sentiasa pakaian tubuh dan keadaan bersih. Dan keadaan bersih, sunat. Sama telah pula kita nak semayang. Memang disunatkan kita bersih ketika nak semayang. Bersih dari kotoran. Suci dan najis, wajib tu syarat sah sembahyang. Jadi sekarang ni baju seluar dia balik tempat kerja, berpeluh, busuk, itu bukan najis, kotor. Wa imma seluar dalam sekalipun, bukan najis tetapi kotor. Sebut berulang kali, bukan saya suruh buat. Tapi kalau dia buat, saya nak bicara hukum air. Saya nak bicara hukum air je ni. Jadi air satu baldi, tiba-tiba baju seluar yang balik tempat kerja bersama luar dalam, dia pun masukkan ke dalam baldi air yang sedikit, tak sampai sukatan 2 kolom. Dia tidak menggunakan sabung lah. Dia tidak menggunakan sabung. Dia hanya nak menghilangkan busuk sahaja di baju dan seluar. Dia pun masuk baju kotor, seluar kotor, seluar dalam kotor. Tidak akan dihukumkan najis, melainkan yang diyakini najis serta ada sifat-sifat najis. Jadi dia masuk baju seluar kotor ke dalam air satu baldi. Dia pun sental. Kita orang Terengganu panggil gonyoh. Dia panggil sental. Puas hati dah. Hilang dah. Busuk di baju dan seluar. Dia pun perah. Baju dia pun pergi sidai. Macam mana dengan air dan baldi tersebut? Apakah status air dan baldi tersebut? Air dan baldi itu asalnya adalah air yang mutlak. Air yang suci lagi menyucikan asal dia. Tapi air yang sedikit yang baldi ni tiba-tiba dimasukkan baju dan kain yang kotor ke dalamnya. Kemudian dia sental. Dia pun perah baju dan seluar yang kotor ke tadi dalam baldi tu kembali. Kemudian dia pergi jemur baju dan kain. Macam mana dengan status air hok dalam baldi tu? Apa hukum air dan baldi tersebut? Air dan baldi tersebut yang asalnya air mutlak, suci lagi menyucikan, kekal air tersebut mutlak, suci lagi menyucikan, sah untuk digunakan berwuduk. Tadi kita guna dah untuk basuh baju dan seluar yang kotor. Guna dah kan? Musta'mal ni si maf'ul. Air yang telah digunakan. Sekarang ni guna dah kan? Basuh baju dan seluar yang kotor. Keliru pula. Tak ada musta'mal lagi. Jangan lupalah. Air musta'mal, air digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Ya, sekarang ni pergi pada menyucikan najis. Mengangkat hadas kecil dan besar selesai dah. Nak fokus kepada menyucikan najis. Dengan syarat-syarat yang saya akan bicara nanti. Air musta'mal digunakan untuk menyucikan najis.
Baju seluar balik kerja tu bukan najis. Macam mana dia mustakmal? Dah dia guna dah untuk sentar baju seluar dalam beldi tadi, tidak akan merobohkan air yang mutlak suci lagi menyucikan. Kekal, air itu air mutlak. Faham tak ni? Tak ada mustakmal. Macam sebut sebelum ni lah. Kalau kita terpahat dah dengan takrif air mustakmal yang tak betul, bila nak memperbetulkan kembali, takrif air mustakmal tu terkadang tercengang. Saya mengajar dahulu-dahulu, kelas-kelas umum di masjid, di surau, pembicaraan air mustakmal ni sendiri pun sudah tenganga mulut dah. Sudah tenganga mulut yang belajar. Tapi alhamdulillah masa tu masing-masing ada kitab di tangan masing-masing. Jadi takrifan mustakmal ada dalam kitab di tangan masing-masing. Saya baca kitab, fahamkan ayat kitab. Jadi tak dia nak lari lah. Tapi masing-masing ternganga mulut, terpengong, tertanya-tanya. Pelik dia kata. Pelik hak betul. Hak selama ni hak dia takrifan tak betul tu, hak tu tak pelik pula jadinya. Hak betul pula dia pelik. Sebab dia faham daripada budak lagi air mustakmal ni tak betul dengan takrifan dia, dengan definisi dia. Masuk jari, masuk tangan Allah jadi mustakmal. Tak betul sangat tu. Waktu sebut berulang kali dah. Ini cerita bab ilmu fiqh yang mudah-mudah saja ni. Yang mudah-mudah saja. Sebab itulah pengajian ni biar bertepatan dengan apa yang dikendaki di dalam kitab. Yang mana terkadang timbul pemahaman yang salah, mari dia pengajaran yang salah. Yang mengajar tu cerita salah, tapi mengajar baca kitab juga. Bukan baca mulut, bukan ceramah saja. Masing-masing bawa kitab, tapi kenapa takrifan tu jadi lari? Ni berpunca daripada terkadang yang mengajar hanya membaca sendiri. Maka pemahaman yang lari sebab dia tidak ada guru. Walaupun definisi takrif yang mustakmal cukup simple, cukup mudah. Mengangkat hadas dan menyucikan najis. Mana mungkin masuk jari sebatang tangan jadi mustakmal? Tidak sama sekali. Jadi air mustakmal digunakan untuk menyucikan najis. Menyucikan baju dan kain, baju dan seluar yang hanya kotor, tidak ada najis, air tidak akan jadi mustakmal. Walaupun seluar tu seluar dalam sekalipun. Seluar dalam tak najis lagi ke ustaz? Memang tak najis. Kenapa najis? Najis bila kena kencing. Orang yang kencing dia dengan sempurna, tidak akan keluar kencing dia. Seluar dalam tu memanglah sangat-sangat kotor, busung, tapi ia tetap tidak najis. Sebab itulah orang yang bekerja di pejabat, zuhur, semayang, seluar dalam yang sama, pakai, tak tukar, tak buang. Nanti semayang asar, pakai seluar dalam juga, tak buang, tak tukar. Kalau kata balik lambat, maghrib kena berhenti di masjid tepi jalan, pun pakai seluar dalam yang sama. Sebab tidak najis. Kotor memanglah kotor, tapi tidak najis. Biar jelas sikit antara najis dan kotor. Tiap-tiap yang najis pasti kotor. Tiap-tiap yang kotor tidak semestinya najis. Jadi pakaian seluar dalam berpeluh-peluh kotor, tetapi tidak najis. Jadi sekarang ni baju seluar yang kotor, tak najis, masuk dalam air sedikit. Lepas tu ada satu soalan ni dalam FB, ada soalan macam mana untuk masalah kencing tak lawa ustaz? Itu bab lain pula. Kalau kencing tak lawa, air kencing keluar, najislah seluar dalam tu. Kencing tak lawa ke, kencing tidak sempurna ke, sebab dia kencing tempat yang agak busuk, tapi nak kencing sangat, dia pun kencinglah tempat yang busuk,
Tapi dia kencing tak sempurna, dia pun pakai basuh-basuh, dia pun pakai seluar dalam dia. Kencing keluar pula. Tu najis lah. Jadi kalau kencing dia tak lawas, selepas pakai seluar dalam, kencing keluar, tu tak tanya. Dok tu, sah lah seluar dalam tu najis. Sekarang ni orang normal ni. Kencing yang sempurna, pakai seluar dalam, air kencing tak akan keluar. Maka seluar dalam tu tidak akan dihukumkan najis. Jadi sekarang ni baju, seluar, termasuk seluar dalam, dimasukkan ke dalam beldi, air yang sedikit, dia sentar, kemudian dia perah, kemudian dia pun pergi jemur. Persoalan sekarang ni, air dan beldi tu, status dia macam mana? Kekal, air mutlak, suci lagi menyucikan, sah digunakan untuk berwuduk. Bukan saya suruh buat, tetapi tidak mustahil dalam keadaan ketiadaan air, nak jima air, masing-masing simpan air satu beldi. Masing-masing pakai yang kotor, sentar dan beldi tu. Gi jemur, sentar dan beldi, gi jemur. Tak usah pakai sabun-sabun. Air dan beldi tu kekal mutlak. Selepas sentar, pakaian yang kotor, air yang sama digunakan untuk berwuduk. Ni kalau dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan ketiadaan air. Syaratnya tak ada air ke buat gitu? Tak syarat. Tapi takkan air banyak nak buat gitu. Walaupun kotor tak najis, walaupun pakaian kita sendiri, Allah macam air tak ada. Tapi walaupun air banyak, dia macam tak di juga, tak ada apa-apa pun, tak ada salah pun. Tapi kalau memang dalam keadaan airnya tak ada, kurang, nak buat gitu, satu beldi masing-masing untuk basuh baju, pakaian yang kotor, berwuduk. Pakaian kotor, berwuduk. Air beldi masing-masing. Mungkin tak ada apa-apa pun. Sebab kita ni, kalau tadi tahu kencing tak lawa. Dia masalah lah. Kita yang normal ni, pakaian kita boleh dikatakan tak jumpa barang najisnya. Hak biasa. Hak biasanya kita ni, pakaian kita tak jumpa barang najis. Pakaian kita hanya kotor sahaja. Barulah bicara bab najis macam mana. Jadi air mustakmal, air digunakan untuk menunjukkan najis dengan syarat-syarat dia. Adapun air yang digunakan untuk membersihkan kotoran, sama sekali tidak dimustakmal. Ataupun saya contoh satu lagi. Orang dulu lah, orang sekarang tak ada dah, orang dulu. Orang dulu ni, dia nak makan. Orang dulu dia nak makan. Dia ambil air satu gayung, dia pakai basuh tangan dalang tu. Dia pakai basuh tangan dalang. Orang dululah. Orang sekarang ni dia ada ni dia ada apa tu, tempat basuh tangan tu lah. Itu memang tempat basuh tangan tu, dia panggil apa? Tu sekarang lah. Tapi kalau dulu, dia ambil air sebekah, dia masing-masing pakai celuk tangan dalam tu, kemudian basuh tangan. Jadi tangan tu bukan tangan yang najis lah, tangan yang kotor. Masing-masing masuk tangan dalam tu basuh. Masing-masing nak makan nasi ni, masing-masing masuk tangan dalam tu basuh. Air dalam tu air mutlak. Jadi tangan, beberapa tangan masuk ke dalam tu, tangan tu pasti tidak najis. Tangan tu hanyalah kotor sahaja. Maka macam mana dengan air yang orang masuk tangan dalam tu, banyak orang, ramai dah orangnya, berbilang-bilang dah tangan dibasuh ke dalam air dalam gayung tu. Macam mana status air dalam gayung tu? Air dalam gayung tu kekal, mutlak. Air tu suci lagi menyucikan. Walaupun dia basuh tangan, mungkin tangan dia ada berabuk, ada hitam-hitam, tapi bukan najis. Ada debu-debu di tangan dia, tapi bukan najis. Maka air dalam gayung yang digunakan atau ada bekas
yang digunakan untuk basuh tangan yang mungkin kotor tadi, yang mungkin berabuk, berdebu ke apa ke, air dan tu kekal air mutlak, suci lagi menyucikan. Tapi kena pastikan tangan tu tidak ada najis. Sebab terkadang kita tidak menyedari. Kita tahu tangan kita najis tapi kita tidak menyedari. Kalau kita tak sedar najis, hak tu hukumnya tak ada najis lah. Hak ni memang najis. Kita sedar. Cuma kita terkadang terlepas pandang. Mana contoh? Contohnya, ni contoh lah. Di muka dia ada jerawat. Di muka dia ada jerawat. Dalam jerawat tu ada darah, ada nanah. Dia ni puas duduk saja. Puas duduk saja. Tangan dia tu pecahkan jerawat. Orang kena panggil khutih. Dia khutih jerawat pipi dia tu. Puas duduk saja. Duduk rehat-rehat. Tak sedar tangan dia pun pecahkan jerawat di pipi dia. Maka keluarlah darah, keluarlah nanah. Faham tak ni? Tangan yang digunakan untuk pecahkan jerawat yang sudah kena darah nanah tu, tangan tu najis tau. Najis dah tu. Faham tak ni? Tapi tangan dia tu dia sapu-sapu sama-sama tangan, maka darah tu tak ada dah di jari dia. Najis tak jari dia tu? Memang najis. Macam mana? Kalau masa dia pecahkan jerawat tu antara maghrib dengan isyak, sambil dengar kuliah di masjid, di tangan dia pecahkan jerawat. Faham tak? Masuk waktu isyak, dia pun pergi semayang. Serta di tangan dia ada najis. Serta di pipi dia tadi, kawasan jerawat yang dipecahkan, ada najis juga. Dia pun semayang isyak. Berserta dengan najis di jari dan di pipi. Macam mana semayang dia? Jadi, najis. Nanah darah tu sedikit. Maka dimaafkan pada sembahyang. Dimaafkan pada semayang. Najis memang najis lah. Tapi semayang dia tetap sah. Kita nak pergi pada persoalan air. Apabila tangan yang ada najis tu, dia pun masukkan ke dalam bekas air yang digunakan untuk basuh tangan tu zaman dulu. Maka air dalam bekas tu automatik dihukumkan najis. Automatik dihukumkan najis. Ada ni. Dan tanpa basuh tangan, contohnya dia makan nasi, tangan tak basuh, hukumnya haram sebab dimakan dengan tangan yang berserta dengan najis. Ini kadang-kadang tak terperasan, walau tahu benda najis. Di sini ada satu soalan dalam FB ni, soalan daripada Azimah. Adakah sama seperti hidung yang mengalir darah, Ustaz? Contoh cuaca panas. Sama dari sudut apa di sini? Sama dari sudut apa? Sebab berdarah hidung ni kadang-kadang banyak. Dia macam saya sebut tadi, darah nanah dalam jerawat sedikit. Kalau berdarah hidung ni banyak. Soalan dia, adakah sama seperti darah hidung yang mengalir darah, Ustaz? Contoh cuaca panas. Sama dari sudut mana? Najis memang najis. Kita pun tadah dengan tangan kita. Tu jelas lah najis. Tapi dia banyak. Memang tu kena basuh. Sebab darah hidung ni kalau sedikit dia maafkan, banyak tidak dimaafkan. Semayang dia tidak sah, tapi itu mesti dibasuh. Tapi saya tak faham juga soalan ni. Sama tu maksud, sama dari sudut apa? Najis memang najis lah. Darah nanah dalam jerawat najis. Darah hidung yang keluar tu pun najis lah. Kita pergi kepada persoalan menyucikan najis. Masa berjalan agak cepat. Sebab kita lama dah ni tidak masuk dalam kitab Safinatun Najah ni. Bicara berkaitan pelbagai air. Jadi dahulu saya ada bicara berkaitan dengan air yang najis. Dahulu bicara dalam kitab Safinatun Najah, air yang sedikit yang jatuh najis padanya.
Ni ada orang yang tolong tanya balik ni. Darah keluar tiba-tiba dari hidung, Ustaz. Selalunya memang banyak. Adakah najis? Rasanya itu soalan dia. Orang lain yang pula yang tukang. Selalunya banyak. Adakah najis? Darah ni bukan masalah banyak. Setitik pun najis. Darah ni bukan kata darah hidung tu banyak. Setitik pun najis. Kalau ke darah dalam jerawat banyak mengalir, tidak. Sedikit pun najis. Darah najis. Tak timbul masalah banyak ke sedikit ke darah najis. Yang bertanya awal tu lah sepatutnya tanya semula. Itu dahulu bicara dalam kitab Safinatun Najah berkaitan dengan air yang sedikit jatuh najis padanya. Maka pergi pada persoalan pakaian yang najis tiba-tiba didatangkan ke dalam air sedikit. Maka air sedikit tu akan dihukumkan walaupun tidak berubah. Kita pergi kepada pakaian yang najis. Najis ni bukan kotor. Sedang pendengar kena maklumi. Dahulu saya sudah berulang kali sebut. Yang diyakini najis. Kalau syak najis ke tidak, hukumnya hanya kotor sahaja. Bukan najis. Hukumnya hanya kotor sahaja. Bukan najis. Yang diyakini najis. Contoh tadilah. Orang yang kencing letak lawah. Air kencing dia keluar di seluruh dalam dia. Itu yakin najis. Itu yakin najis. Kalau kita bekerja daripada pagi sampai ke petang, ke sana kemari, ke sana kemari, duduk di merata-rata tempat, yakin najis? Rasa tak sedap dah. Dok kotor dah baju dan seluar ni, duduk kata riti ni. Syok kemungkinan najis. Syok punya najis. Hukum pekahnya, pakaian tu hanya kotor. Bukan najis. Yakin najis, barulah dihukumkan najis. Ada dia punya sifat-sifat najis ke? Hanya syok najis ataupun tidak, hukumnya tidak najis. Sebab pakaian tu hukum asalnya tidak najis. Suci. Syok najis ataupun tidak, kekal pakaian tu suci, tidak dihukumkan najis. Sekarang yang yakin najis. Yang yakin najis. Seluar dalam yang keluar kencing. Di seluar dalam memang tidak ada dah. Air kencing sudah kering. Jirim, air kencing, zat kencing sudah tidak ada. Sebab sudah kering. Seluar dalam tersebut diletak di dalam beldi yang kosong. Diletak dalam beldi yang kosong. Tanda ni. Kemudian dia pun datangkan air ke atas luar dalam yang yakin najis sebab kencing terkeluar, sebab dia kencing tidak lawah ataupun kencing tadi tidak puas, tidak sempurna. Memang yakin kencing terkeluar pula 1, 2, 3 titik. Maka keluar dalam tu yakin najis. Dia pun letak seluar dalam beldi yang kosong. Kemudian dia pun buka air, datang air yang sedikit ke atas najis. Air datang ke atas najis. Bukan najis yang datang ke atas air yang sedikit. Dahulu sudah bicara dalam kitab Safinatun Najah. Air yang sedikit didatangi oleh seluar dalam yang yakin najis. Air tersebut otomatik dihukumkan najis. Sebab air sedikit didatangi oleh najis. Air sikit tu lemah. Najis datang pula ke dalam dia. Jadi air satu beldi, seluar dalam yang yakin najis, dia pun datangkan ke dalam air dan beldi yang sedikit. Air beldi itu otomatik dihukumkan najis. Sebab air sedikit didatangi oleh seluar dalam yang yakin najis. Seluar dalam yang yakin najis letak dalam beldi yang kosong. Kemudian dia pun buka air. Air datang ke atas najis di seluar dalam. Air datang. Wurudul ma'il qalili alal mahallil mutanajjisi. Itu syarat dia nak mencucikan najis. Datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis seluar dalam. Air dan beldi itu bertakung tempat yang sama. Tidak ada isu sama sekali. Memang air itu berada tempat yang sama.
Ini saya bicara dahulu mesin basuhnya. Jadi, air sedikit sudah bersentuh dengan najis air kencing luar dalam. Air yang sedikit bersentuh najis air kencing luar dalam. Selagi air itu datang, air itu kekal mutlak suci lagi menyucikan. Walaupun air sedikit sudah bersentuh dengan air kencing najis di seluruh dalam tu. Yang sudah bersentuh. Tapi air sedikit tu datang. Kena faham molek. Air tu warid, bukan maurud. Bukan air sedikit didatangi oleh najis. Tapi air sedikit datang ke atas najis. Bersentuh dengan najis. Bersama dengan najis. Dan air berada tempat yang sama. Air yang berdi itu hukumnya tetap mutlak suci lagi menyucikan. Sama dengan bicara yang dahulunya berkaitan dengan mesin basuh. Kemudian dia pun sental. Seluruh dalam dia tadi. Dia pun sental. Hilanglah sifat najis di seluruh dalam. Hilanglah sifat najis di seluruh dalam. Hilanglah. Lagipun air kencing setitik 2 saja. Bukan kencing dalam seluruh dalam. Cuma terkeluar setitik 2 titik. Kalau kencing tu habislah seluar panjang pun kena kencing. Tak ada gitu, hanya terkeluar 2-3 titik je. Maka sifat najis kencing orang pun tak banyak mana. Dia pun sental luar dalam dia serta dengan air kencing yang yakin kena luar dalam tu. Disental. Hilanglah sifat najis di seluruh dalam. Hilang sifat najis di seluruh dalam. Air dan berdi tidak berubah. Sebab ada satu berdi banyak jugalah. Sifat air kencing 2-3 titik itu pun sedikit saja. Jadi bila disental, hilang sifat najis di seluruh dalam. Air tidak berubah. Seluruh dalam tu hukumnya suci. Seluruh dalam tu pura-pura dia pun pergi jemur. Cuma lepas suci seluruh dalam tu disunatkan datang air kali kedua, datang air kali ketiga untuk dapat pahala sunat meniga. Tapi wajibnya basuh najis hingga hilang sifat. Hilang sifat dia panggil sekali basuhan yang wajib, sunat basuhan yang kedua, sunat basuhan yang ketiga. Apakah status air dan berdi tu? Sebab air tu telah digunakan untuk menyucikan seluruh yang najis. Najis sudah menjadi suci, air tidak berubah, maka air dan berdi itulah dipanggil air musta'mal. Air yang telah digunakan untuk menyucikan najis, air kencing di seluruh dalam. Macam mana? Dalam FB ni pun tak ada soalan ni. Tak ada soalan mana dalam FB ni. Jangan tertanya-tanya balik tu, sebab dahulu panjang dah bicara berkaitan dengan air yang sedikit yang jatuh najis padanya, air itu akan jadi najis walaupun tidak berubah. Air yang sedikit datang ke atas pakaian, atas sesuatu yang najis, air itu tidak akan dihukumkan najis. Sental, gonyoh, hilang sifat najis, air tidak berubah, maka air itu dipanggil air musta'mal. Air itu suci tetapi tidak boleh menyucikan. Mana air dan berdi tu nak apa, ikut pandai lah. Nak basuh latar ke, nak buang, tak payah buang gitu. Gi buat siram pokok bunga lah. Bukan najis pun. Padat ni. Tapi air dalam berdi tu dipanggil air musta'mal, air yang telah digunakan untuk menyucikan najis. Samalah begini sidang pendengar. Najis atas lantai. Kita ada masa dalam, dia kurang 5 minit lagi.
Masa ni saya jaga sebab nak pastikan kita ni habis slot ni tidak tergantung. Ni ada soalan lagi ni. Ustaz, boleh ke kalau terus masuk dalam mesin basuh automatik, mana apa ni, pakai yang yakin najis? Itu saya sudah bicara dahulu. Masuk dalam mesin basuh yang airnya belum ada. Mesin basuh yang kosong memang gitulah. Memang gitu. Kita akan masuk pakai yang yakin najis ke dalam mesin basuh automatik. Kemudian air tu datang. Boleh, tak ada apa-apa. Boleh kalau tak ada apa-apa. Ini ada soalan, kalau kencing tak lawa, lepas basuh lapik dengan tisu boleh ke Ustaz? Boleh tu boleh nak lapik dengan tisu. Nak elok kena luar dalam. Kalau lah air kencing kena tisu saja, tak kena luar dalam, tisu je lah najisnya. Luar dalam tak najis, begitu je lah. Satu soalan ni pula, untuk basuhan pertama najis tu, perlu banyak mana air dia tak cukup untuk membersihkan? Janji ada air je. Ada air. Mana apa? Ada titik air. Jangan tidak ada air, dia akan panggil lap. Mesti ada air. Ada titik air. Cukup ya? Cukup setakat untuk menghilangkan sifat najis. Bukan untuk membersihkan ni. Untuk menyucikan. Bukan untuk membersihkan, untuk menyucikan. Ada soalan, kalau ada bau busuk sikit-sikit, macam mana Ustaz? Busuk daripada sifat najis. Kalau busuk dari sifat najis, air tu hukumnya mutanajisun, air najis. Kalaulah busuk tu bukan daripada air kencing, busuk daripada bau peluh di seluruh dalam, hal tu tidak akan tidak akan menjadikan air tu najis. Sekarang ni dia basuh luar dalam, air ada busuk sedikit. Bukan busuk air kencing, busuk daki luar dalam dia. Maka air tu sama juga air mustakmal. Sebab air tu sudah digunakan untuk menyucikan najis. Kalau busuk tu bau air kencing, air tu hukum najis, luar dalam tu belum lagi dihukumkan suci. Kena ambil air lain pula. Dia gitu. Jadi kalaulah atas lantai tu ada najis. Najis tu yang pertama, sidang pendengar, wajib hilangkan jirim. Hilangkan jirim. Kalau tahi, ambil tisu dahulu. Kalau air kencing, keringkan dengan tisu dahulu. Kemudian ada sifat najis, tahi air kencing di lantai. Dia pun datangkan air ke atas tempat najis. Air datang, air sedikit. Air tu kekal mutlak. Dia pun gonyoh-gonyoh latar, berubahlah air di latar dengan sifat tahi atau air kencing. Air tu dia panggil air mutanajisun, air najis. Lap air yang bertakung atas lantai tu dengan kain. Kain tu kena basuh molek sebab kain tu najis. Sebab air yang bertakung atas lantai tu najis sebab berubah dengan sifat najis. Lantai masih lagi hukum najis. Dia datang kali yang kedua di atas lantai yang masih najis tapi sifat sudah sangat sedikit. Dia pun gonyoh kali kedua. Habis dah. Hilang sifat najis di lantai. Sifat tahi, sifat air kencing di lantai. Habis dah hilang. Air di lantai tu tidak berubah. Maka lantai tu hukumnya suci. Lepas suci, sunat datang kali kedua, ketiga. Sunat meniga. Lepas lantai tu hukum suci, air yang bertakung atas lantai tu, kali yang kedua tadi, kali pertama tadi berubah lagi. Air tu najis. Kali kedua tu, air sudah tidak berubah. Sifat najis, sifat tahi, sifat kencing di lantai sudah hilang. Air tidak berubah. Maka lantai tu hukum suci. Air yang berada di lantai tu hukum mustakmal. Air yang digunakan untuk menyucikan najis di lantai. Itu mustakmal. Oh, jadi kalau air bertakung di lantai tu mustakmal, air yang suci, bukan air najis tapi tidak boleh menyucikan. Kalau tidak lap air di lantai tu dengan kain contohnya, tak apalah. Tak apalah sebab dia bukan najis. Tetapi takkan nak tinggal air bertakung atas lantai tu, pijak di orang kemudian rebah nanti. Jangan tinggal situ. Tapi air bertakung di lantai tu, apa status dia? Air mustakmal, bukan air najis. Mana kalau dia tak mau lap pun tak ada salah pun. Tapi bahaya orang. Terpijak air bertakung di lantai tu, rebah nanti. Lap lah. Lepas dia lap air di lantai mustakmal tu, kain yang digunakan untuk lap air di lantai mustakmal, adakah kain tu wajib kena basuh?
kena faham sini. Air mustakmal air yang suci. Air mustakmal yang suci. Tak payah basuhlah kain tu. Jadi air di lantai tu air mustakmal, kita pun lap dengan satu kain yang suci. Adakah kain tu kena basuh? Tak wajib basuh. Sebab air mustakmal adalah air yang suci yang tidak menyucikan. Tapi air mustakmal bukan air najis. Ini air mustakmal yang digunakan untuk menyucikan najis dengan syarat-syarat dia lah. Jadi air mustakmal sidang pendengar, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, hadas kecil atau mengangkat hadas besar, dan juga air yang digunakan untuk menyucikan najis. Air yang digunakan untuk menyucikan sesuatu yang kotor, air itu tidak akan dihukumkan air mustakmal. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan saya akan berpindah kepada air berbahagian air lain lagi lah. Air mutaghayyir kita akan pergi sedikit lah. InsyaAllah lah kita nak segera juga kembali kepada kitab Safinatun Najah. Yang mana kitab Safinatun Najah dia akan masuk kepada pembicaraan berkaitan dengan perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.